fadilat setiap satu solat rawatib secara khusus. Yang pertama, solat sunat sebelum solat fardu subuh. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala, ia juga disebut dengan solat sunat fajar. Solat sunat subuh, nama bagi lain solat sunat subuh adalah solat sunat fajar. Solat sunat fajar sama dengan solat sunat subuh. Ada orang sebut solat sunat subuh, ada orang panggil solat sunat fajar. Solat yang sama, nama saja berbeza. Atau solat sunat sebelum subuh, ada yang panggil juga solat sunat qabliyah subuh. Tetapi solat yang sama, iaitu selepas azan subuh, maka kita mendirikan solat sunat subuh 2 rakaat. Apa fadilat dia? Yang pertama, ganjaran mengerjakan solat sunat subuh ini lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Fadilat kita mengerjakan solat sunat subuh ini, maka ia lebih baik daripada dunia dan segala isinya dunia, kerana berpandukan daripada riwayat Imam Muslim, hadis sahih daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha, rawahu Muslim. Artinya 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan berkenaan fadilat, kelebihan mengerjakan solat sunat fajar, iaitu solat sunat subuh. Kata Rasulullah, raka'atal fajri, 2 rakaat solat sunat fajar, 2 rakaat solat sunat subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ini menunjukkan kelebihan solat sunat subuh ini. Perlu ambil perhatian, jangan kita tinggalkan. Usaha macam mana sekalipun untuk kita istiqamah melazimi solat sunat subuh, jangan ditinggalkan. Kerana salah satu solat sunat yang cukup Nabi ambil perhatian, Nabi cukup jaga, iaitu solat sunat subuh. Kerana orang yang paling kaya di sisi Allah Ta'ala bukanlah orang yang banyak hartanya, banyak rumahnya, banyak kebunnya, tetapi orang yang kaya di sisi Allah Ta'ala iaitu orang yang dapat mengerjakan solat sunat subuh 2 rakaat, iaitu diberi oleh Allah Ta'ala khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isi dunia. Maka inilah solat sunat yang diusahakan jangan ditinggalkan, kerana itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma tinggal lagi ada disebutkan dalam kaifiat pelaksanaan solat sunat subuh ini yang dianjurkan oleh para alim ulama, iaitu selepas daripada kita membaca Fatihah, maka dianjurkan untuk kita membaca Alam Nashrah sampai habis.
Rakaat pertama lepas Fatihah, maka ulama anjurkan untuk kita membaca Alam Nashrah sampai habis. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak sampai habis. Rakaat yang kedua lepas Fatihah dianjurkan untuk kita membaca Alam Tarakai. Alam Tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sampai habis. Kerana dua-dua surah itu ada signifikan dia. Maka sebab itu disebutkan bahawasanya siapa yang mengerjakan solat sunat subuh 2 rakaat, yang mana lepas Fatihah rakaat yang pertama dia membaca Alam Nashrah sampai habis, rakaat kedua dia membaca lepas Fatihah dia membaca Alam Tarakai sampai habis, maka insya-Allah dalam hari tersebut segala urusannya dipermudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada hari tersebut dia sentiasa mendapat pemeliharaan, perlindungan, keselamatan daripada Allah Jalla Jalaluh. Maka itu di antara yang dianjurkan oleh ulama, surah yang dibaca selepas daripada suratul Fatihah dalam solat sunat subuh. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, ia adalah solat sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada ketika baginda sedang bermukim maupun ketika bermusafir. Sampai begitu sekali tuan-tuan, Rasulullah tak pernah meninggalkan solat sunat subuh ini. Rasulullah tak pernah meninggalkan solat sunat fajar ini. Sama ada Nabi ketika itu sedang bermukim, iaitu tidak bermusafir, ataupun Nabi bermusafir, Nabi travel, tetap Nabi melaksanakan solat sunat fajar ini ataupun solat sunat subuh ini. Nabi tidak meninggalkannya. Apatah lagi kita umatnya Nabi SAW, min babi aulalah untuk kita ambil perhatian, untuk mengambil perhatian. Kerana solat sunat subuh merupakan salah satu daripada solat sunat rawatib yang kita sebut sebelum ni, termasuk daripada salah satu solat sunat rawatib yang muakkad, yang kuat tuntutan dia untuk kita melaksanakannya, menunaikannya. Maka apatah lagi dalam perkara ini perlu kita ambil perhatian untuk kita sentiasa mendapatkan dan melaksanakan solat sunat subuh ini, kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak pernah meninggalkannya, sama ada Rasulullah sedang bermukim maupun ketika mana musafir. Ini berdasarkan beberapa riwayat hadis. Ada nas dia tuan-tuan, ada dalil dia. Antaranya yang pertama, hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atayil fajri. Sadaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga suatu solat sunat daripada solat-solat sunat, iaitu nawafil. Artinya Nabi sangat mengambil berat antara solat-solat sunat. Solat sunat juga disebut sebagai solat nawafil. Solat nawafil iaitu solat-solat sunat. Antara solat-solat sunat yang Nabi cukup ambil perhatian dan Nabi cukup jaga, asyadda ta'ahudan minhu ala raka'atayil fajri. Tak lain dan tak bukan Nabi lebih daripada menjaga solat sunat 2 rakaat fajar, iaitu sebelum subuh. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, maka dalam hadis ini jelas
bahawa kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tidak ada hak Nabi SAW yang lebih jaga, yang Nabi ambil perhatian sungguh dalam banyak-banyak solat sunat nawafil, solat-solat sunat-sunat itu, maka Nabi lebih menjaga solat sunat subuh 2 rakaat ini, kerana kelebihannya sangat besar tersebut yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam satu riwayat Imam Muslim, Imam Ibn Hibban, Imam Ibn Khuzaimah, bahawa Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha juga berkata bahawasanya, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in minan nawafil asra'a minhu ila raka'ataini qabla al-fajri. Tidak pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang berkaitan dengan solat-solat sunat lebih cepat, artinya lebih bersungguh-sungguh Rasulullah daripadanya dari 2 rakaat sebelum fajar, iaitu subuh. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka riwayat ini juga menjelaskan berkenaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengambil berat, dan Nabi bersungguh-sungguh untuk menjaga supaya tidak meninggalkan solat sunat fajar ini, solat sunat 2 rakaat sebelum sembahyang fardu subuh ini dikerjakan. Maka sebab itu tuan-tuan, kita dianjurkan untuk lama sikit di antara azan dengan iqamah subuh. Contoh azan 5.45, ambillah masa untuk iqamah tu, untuk mendirikan solat fardu subuh tu dalam masa 10 minit ataupun 15 minit. Kerana apa? Memberikan kesempatan untuk kita memelihara, menjaga dan dapat melaksanakan solat sunat subuh ini 10 minit ataupun 15 minit. Ini khas kepada bagi solat fardu subuh, supaya ada gap yang jauh untuk beri kesempatan untuk dapat melaksanakan solat sunat subuh 2 rakaat. Dan juga bagi peluang untuk mana orang yang bersahur tadi bersiap-siap untuk dapat sama-sama berjemaah mengerjakan solat fardu subuh. Maka sebab itu dia agak lama ruang diberikan di antara azan dengan iqamah, supaya kita dapat beramal, tuan-tuan. Kerana kita belajar ni nak beramal, bukan kita nak skip sana skip sini, buang sana buang sini. Kita belajar ni nak beramal. Kita beramal ni untuk persediaan mati, kerana semua orang akan mati. Kita mati kalau tak ada bawa bekalan amalan, macam mana untuk kita menjawab berhadapan dengan Allahu Jalla Jalaluh. Maka sebab itu bila kita belajar ni, kita nak beramal. Beramal ni untuk persediaan untuk kita mati. Maka sebab itu di antara solat sunat yang perlu kita ambil perhatian, yang jaga, tuan-tuan, iaitu solat sunat subuh 2 rakaat. Kerana itu Nabi SAW mengambil berat dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Begitu juga dalam satu riwayat Imam Bukhari dan Imam Abu Daud, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyebutkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla zuhri wa raka'ataini qabla al-ghadat. Sesungguhnya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan solat sunat 4 rakaat sebelum solat fardu zuhur dan 2 rakaat sebelum solat fardu subuh. Sadaqallah Rasulullah SAW. Dan lagi riwayat yang ketiga yang menyatakan Nabi SAW cukup mengambil berat, tidak pernah meninggalkan solat sunat subuh ini, iaitu riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Abu Daud. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahawa Rasulullah SAW tak pernah meninggalkan arba'an qabla zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Yang pertama juga, tuan-tuan, Nabi SAW cukup ambil perhatian,
Iaitu apa dia? Solat sunat qabliyah zuhur. Solat sunat qabliyah zuhur, Nabi SAW ada kalanya melaksanakan 4 rakaat qabliyah zuhur. 4 rakaat qabliyah zuhur. Bukan 2 rakaat saja tuan-tuan, 4 rakaat. Maka sebab itu siapa yang dah melazimi dapat melaksanakan qabliyah zuhur 2 rakaat, maka usahakan tuan-tuan beri nilai tambah. Buat lagi 2 rakaat. Tambah lagi 2 rakaat. Maknanya semayang sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. Biasa kita buat 2 saja. Tapi siapa ada kelapangan, ada masa tuan-tuan, Masya Allah, Tabarakallah, kita beri nilai tambah. Maka tambah lagi 2 rakaat. Jadi semayang sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. Kerana Nabi SAW melakukannya. Bahkan kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, la yada'u arba'an qabla zuhur. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan solat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. Maka kita usaha untuk menurutinya. Wa raka'ataini qabla al-ghada. Dan juga Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum solat fardu subuh, iaitu solat sunat fajar ataupun solat sunat subuh. Jadi tuan-tuan, kalau kita dah dapatkan, dah usahakan untuk melaksanakan, yang pertama memelihara jaga solat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. 4 rakaat itu Masya Allah, Tabarakallah. Jika digandingkan tuan-tuan solat sunat duha 4 rakaat, maka bunyalahu baitun fil jannah. Siapa yang dapat solat sunat duha 4 rakaat, kemudian semayang sunat qabliyah zuhur 4 rakaat, bunyalahu baitun fil jannah. Allah Ta'ala bina rumahnya dalam syurga. Jadi kalau tuan-tuan dah dapat melazimi solat qabliyah zuhur 4 rakaat, kalau duha tu biasa buat 2, tambah lagi 2. Dia ada disebutkan dalam riwayat gandingan semayang sunat duha 4 rakaat, semayang sunat qabliyah zuhur 4 rakaat, maka Allah Ta'ala bina rumahnya di dalam syurga. Ini di antara kelebihan ganjaran yang Allah Ta'ala beri tuan-tuan. Maka sebab itu semayang sunat ni memang disunatkan diperbanyakkan. Kerana itulah tuan-tuan yang memberikan kita keuntungan. Adapun solat fardu, amalan fardu ni dia memberikan balik modal. Kita nak dapat untung nanti akhirat, yang mana? Amalan mana? Amalan nawafil, amalan yang sunat. Itu yang memberikan keuntungan nanti di hari akhirat. Sebab tu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencampakkan kita ataupun memberikan kita kekuatan untuk dapat melaksanakan dan memperbanyakkan sebanyak-banyaknya amal salih. Khususnya amalan-amalan nawafil ini, itu semua dengan kurniaan daripada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya upaya, tiada kekuatan melainkan itu dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang keempat, dalam satu riwayat Imam Bukhari juga, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia berkata, sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam isya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam solat isya. Thumma solat 8 raka'atin. Kemudian solat 8 rakaat, yakni qiyamul lail. Maka Nabi SAW solat isya. Kemudian juga kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi juga kalau qiyamul lail tu Nabi melaksanakan sebanyak 8 rakaat. Wa raka'atainil jalisan, dan 2 rakaat dengan duduk, serta 2 rakaat antara 2 seruan, iaitu antara azan dan iqamah untuk solat subuh. Baginda tidak pernah meninggalkan kedua-dua rakaat tersebut, iaitu solat qabliyah subuh. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Tuan-tuan, amalan Nabi SAW disebutkan dekat hadis ini, iaitu Nabi tidak pernah meninggalkan solat sunat subuh 2 rakaat.
Kalau tengok daripada hadis ni, Nabi SAW yang disebutkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah Nabi solat isyak. Itu sudah tentulah tuan-tuan, solat fardu Nabi cukup jaga berjamaah. Sebab solat fardu berjamaah ni tuan-tuan, nilainya kalau macam kita tak sempurna mana sekalipun, bila mana kita berjamaah maka tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu usahakan tuan-tuan, baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, biar berjamaah. As-salatul jamaah afdalu min salati fazin bi 27 darajah. Solat berjamaah itu lebih afdal daripada sembahyang sendirian dengan 27 darajat. Maka itu sudah tentu. Apatah lagi tuan-tuan, sembahyang isyak. Sembahyang isyak ni kedudukannya sangat tinggi. Kerana pernah dalam satu riwayat kata Rasulullah, man shallal isyak fil jamaah fa ka'annama qama nisfal lail. Siapa yang dapat mengerjakan solat fardu isyak dengan berjamaah, maka seolah-olah diberikan pahala dia qiyamul lail separuh malam. Ini ganjaran kelebihan orang yang dapat jaga isyak. Kerana apa tuan-tuan? Kerana solat isyak lah di antara ramai yang orang yang meninggalkannya dengan berjamaah. Sebab itu solat isyak di antara solat fardu yang hierarkinya tinggi, kelebihannya besar. Sebab ada masyakkahnya, kesukarannya besar tuan-tuan. Sebab itu pahalanya besar. Sebab itu kena jaga solat isyak ni, biar dengan berjamaah, dan juga dengan solat subuh biar dengan jemaah. Kemudian tuan-tuan, amalan Rasulullah juga qiyamul lail biasanya kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala, iaitu sebanyak 8 rakaat. Sebanyak 8 rakaat. Qiyamul lailnya dengan solat tahajudnya, hajatnya dan sebagainya, semua sekali biasanya kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala 8 rakaat. Masuk witir 3. Total berapa? Biasanya qiyamul lail rakaat bagi solat sunat qiyamul lail setiap malam iaitu 11 rakaat. 8 rakaat tak termasuk witir. Witir 3, 8, 9, 10, 11. Bukan masuk 8 rakaat itu 8 rakaat tarawih, masuk witir 3, 11 rakaat. Tak, bukan. Sebab tu hadis tu yang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala menyatakan, amalan solat sunat Rasulullah di dalam bulan Ramadan dan di luar Ramadan iaitu 8 rakaat campur witir 3 rakaat, total 11. Itu disebutkan amalan sunat qiyamul lail, bukan solat sunat tarawih. Solat sunat qiyamul lail Nabi 8 rakaat campur witir 3, 11. Itu disebut berkenaan amalan qiyamul lail, bukan solat sunat tarawih. Bukan solat sunat tarawih 8 campur witir 3, 11. Tidak. Jadi itu amalan qiyamul lailnya Nabi SAW. Kita hak dapat 2 rakaat pun cukup memada dah tuan-tuan. Qiyamul lail ni hak kalau dapat cukup memada, walaupun 2 rakaat pun dah okey dah tu. Cuma nak istiqamah, maintain saja. Yang penting kita dapat qiyamul lail. Kerana ada 3 amalan yang kalau satu orang buat tuan-tuan, darajatnya sangat tinggi di sisi Allah. Salah satunya apa dia tuan-tuan? Amalan yang meninggikan darajat seseorang itu di sisi Allah, qiyamul lail wan nasu niyam. Dia dapat melaksanakan qiyamul lail sedangkan manusia lain sedang tidur. Ini amalan yang cukup hebat. Siapa yang dapat buat istiqamah tuan-tuan, insya-Allah sangat tinggi darajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga riwayat menunjukkan bahawa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan solat sunat subuh 2 rakaat. Dan juga dalam riwayat yang lain daripada Sayyidina Abu Maryam, dia berkata, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami pernah satu ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar.
dalam satu perjalanan. Fa asraina lailatan, lalu kami menempuh perjalanan pada waktu malam. Falamma kana fi wajhi subhi, ketika hampir waktu subuh, nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berhenti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun, berhenti. Fanama wa naman nas, Rasulullah berhenti lalu tidur, dan para sahabat lain juga tidur. Falam yastayqiz illa bisyamsi qad tala'at alaina, tidak seorang pun yang bangun kecuali ketika matahari telah terbit menyinari kami. Katanya hak bangun lewat ni, tiba-tiba hak matahari dah terbit. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muazzin fa azan, lalu Rasulullah SAW menyuruh muazzin untuk azan, lalu dia pun azan. Summa shalla raka'atain qabla al-fajri, kemudian baginda solat 2 rakaat sebelum subuh. Summa amarahu fa aqama fa shalla bin nas, lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam solat kepada para sahabat. Thumma haddatsana bima huwa kain hatta taqumu saah, kemudian baginda menceritakan kepada kami tentang apa yang berlaku sehingga terjadi hari kiamat nanti. Ini di antara satu riwayat yang Nabi SAW tetap melaksanakan solat sunat subuh. Pernah satu perjalanan tuan-tuan musafir dengan para sahabat, kemudian tiba satu tempat, Nabi turun, sahabat pun turun, tidur. Dah waktu malam, tiba-tiba tuan-tuan dengan kehendak Allah Ta'ala bangun bila matahari dah terbit. Matahari terbit lah. Matahari terbit. Tuan-tuan, ini bukan nak menunjukkan kelemahan bagi Rasulullah SAW, tetapi ini satu ibrah, pengajaran yang Allah Ta'ala nak tunjuk macam mana kita nak handle bila mana satu orang bangun tiba-tiba subuh dah habis. Tiba-tiba subuh dah habis, tetap juga kena solat. Tetap juga kena solat. Bila bangun saja matahari dah terbit, maka bila berada di luar daripada waktu tu, itu namanya solat qada. Tetap kena qada tuan-tuan bila solat itu ditinggalkan. Tetapi di sini nak menunjukkan bahawa Nabi tetap melaksanakan solat sunat subuh 2 rakaat. Macam mana sekalipun jangan ditinggalkan solat sunat subuh 2 rakaat. Sampaikan hal keadaan Rasulullah begitu pun Nabi tetap melaksanakan solat sunat subuh 2 rakaat. Dan juga daripada Sayyidina Nu'aim bin Hammar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Allah ibnu Adam la ta'jiz an 4 raka'atin awwalan nahari akfika akhirahu. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Sayyidina Nu'aim radhiyallahu ta'ala anhu, satu hari dia kata aku dengar Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, janganlah lemah daripada mengerjakan 4 rakaat pada awal siang. Pasti aku akan cukupkan kamu pada akhirnya, iaitu akhir siang. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis ini Allah Ta'ala menyatakan, wahai anak Adam, ibnu Adam, la ta'jiz an 4 raka'atin, kamu jangan lemah dalam nak melaksanakan 4 rakaat pada awal siang. Awalan nahar, awal siang. Awal siang mana pagi lah. 4 rakaat ni jangan tinggal. Siapa yang dapat melaksanakan menjaga 4 rakaat awal pagi ni, akfika akhirahu, Allah Ta'ala cukupkan segala keperluan dia pada akhir siang. Khilaf di kalangan ulama tentang solat 4 rakaat tersebut. Yang Nabi sebut, siapa dapat solat 4 rakaat pada awal siang, Allah Ta'ala cukupkan segala keperluan pada akhir siang. Awal siang tu subuh. Jadi khilaf ulama 4 rakaat tu solat apa? Ada beberapa pendapat yang menyatakan 4 rakaat itu solat sunat duha.
Yang kedua, ada pendapat menyatakan 4 rakaat itu solat sunat isyraq. Dan pendapat yang ketiga menyatakan solat sunat subuh dan solat fardu subuh, kerana solat fardu subuh adalah kefarduan yang paling awal pada waktu siang. Jadi tuan-tuan, ada 3 pendapat. Artinya tuan-tuan, kita jangan tinggalkan yang pertama, solat sunat subuh 2 rakaat. Kemudian solat fardu subuh 2 rakaat. Maka jika itu tuan-tuan digabungkan 2 rakaat sembahyang sunat subuh, 2 rakaat fardu subuh, jadi 4. Maka kalau kita dapat jaga ini, maka mudah-mudahan mengikut pendapat yang ketiga, kita termasuk yang Nabi sebut, yang Allah Ta'ala sebut, siapa yang dapat awal paginya 4 rakaat, maka akfika akhirahu, Allah Ta'ala cukupkan keperluan dia. Ataupun tuan-tuan sembahyang sunat duha, usahakan paling tidak 4 rakaat. Sembahyang sunat duha 4 rakaat. Maka mudah-mudahan pun termasuk daripada hadis ini. Hadis ini. Sebab itu tuan-tuan, ini di antara amalan yang Nabi SAW cukup jaga. Maka oleh itu memberikan kita panduan agar kita selaku umatnya Nabi SAW, yang pasti kita akan mati tuan-tuan, yang mana kita akan bawa bekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah sebagai persiapan, persediaan kita bekalan hari kemudian. Maka kita jaga solat sunat rawatib, khususnya tuan-tuan sembahyang sunat subuh 2 rakaat ini, kerana fadilat ganjarannya besar, seperti mana yang disebutkan dalam riwayat Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kekuatan untuk mengamalkannya dan istiqamah dalam melaksanakannya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala terus menerus memberikan kita taufik dan hidayahnya agar dapat melaksanakan segala ketaatan yang diperintahkan oleh Allah mengikut sunnah Nabi SAW. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi asbab kita mati husnul khatimah, akhirat semuanya kita dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, kita dapat amal dan sampaikan. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Yang akan datang tuan-tuan, bagaimana kaifiat melaksanakannya, InsyaAllah kita sebut nanti pada kuliah yang akan datang. Panjang umur, kita jumpa nanti. Wallahu alam. Wal afwa minkum. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.